wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast DKQ, iaitu podcast rasmi KKTM Kuantan yang bertujuan untuk berkongsi informasi pengajian, kisah, pengalaman, inspirasi daripada warga Kolej Kemahiran Tinggi Maran Kuantan kepada masyarakat umumnya. Okey, baiklah, sebelum kita meneruskan dan memperkenalkan panel jemputan kita pada petang ini adalah untuk kita tengok video DKQ. Saksikan. Hadirin dan para penonton sekalian, dalam episod pertama podcast DKQ pada kali ini kita membawakan tajuk From Knowledge to Impact, dari ilmu kepada impak. Tajuk pun memang menggerunkan dan pastinya jemputan kita pada petang ini pun bukan kaleng-kaleng orang, dan insya-Allah dia memberikan informasi yang sangat berkualiti untuk manfaat kita bersama. Baiklah, okey, di kiri saya nampaknya tak sabar-sabar lagi untuk diperkenalkan diri. Okey, di sebelah kiri saya the only one panel yang kita jemput pada petang ini yang sangat hebat adalah daripada program diploma kejuruteraan pembuatan kualiti dan produktiviti, iaitu pensyarahnya yang sangat hebat, iaitu Encik Abdul Majid bin Ali. Okey, Cik Majid, apa khabar hari ni? Baik, terima kasih Puan Zahra. Alhamdulillah, dah makan? Baru tadi makan. Oh, baru nak belanja. Kalau tak makan lagi boleh nak belanja. Okey, baiklah Cik Majid. Saya rasa saya bukan pertama kali mengenali Cik Majid, walaupun baru di sini. Kita dah lama kenal, bermula di IKM Tasha lagi, kita dah kenal, dan sekarang tak disangka kembali bertugas bersama dengan Cik Majid di bawah satu bumbung KKTM Kuantan. Jadi apa salahnya kalau podcast kita pada petang ini kita berkenalan dulu dengan Encik Abdul Majid, pensyarah DKQ KKTM Kuantan. Silakan Cik Majid. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Saya Abdul Majid bin Ali, seperti yang dinyatakan oleh Puan Zahra. Saya berumur 58 tahun. Wow. Telah 33 tahun lebih, dekat 34 tahun dah berkhidmat sebagai pendidik dalam Kemahiran Mara. Mara bermula dengan di AKM Tan Sri Ahmad Pekan, kemudian berpindah ke AKM Kampung Pandan Kuala Lumpur, kemudian ditugaskan di KKTM Kuantan, dan dalam perjalanan saya ke situ ada beberapa tempat yang saya kerap pergilah, berkhusus di Singapura, di Universiti Nanyang Singapura, kemudian di Jepun di Kolej Chiba, di Politeknik Chiba di Jepun, dan beberapa tempat lainlah. Dan saya juga sempat menyambung pelajaran sehingga ke peringkat master. Hebat, 33 tahun dengan pelbagai pusat telah berkhidmat. Saya rasa 33 tahun itu bukan satu tempoh yang singkat, dan semestinya orang yang kita jemput hari ini adalah orang yang hebat, yang penuh berkemahiran, yang penuh dengan ilmu-ilmu teknikalnya dalam kejuruteraan perbuatan. Wow, hebat. Cik Majid bukan setakat berkhidmat 33 tahun, mungkin sepanjang perkhidmatan Cik Majid ada kejayaan, kisah-kisah kejayaan yang Cik Majid boleh kongsikan, termasuk mungkin kejayaan daripada diri Cik Majid sendiri ataupun kisah kejayaan pelajar-pelajar yang Cik Majid didik mereka kan daripada zero come to
hero. Untuk diri saya sendirilah, sebenarnya saya masuk dalam dunia pendidikan MARA ni daripada SPM. Daripada SPM saya ada sedikit sidang kemahiran, saya masuk berkhidmat sebagai pendidik dalam MARA, pada MARA. Kemudian dengan jasa baik pihak MARA saya buat diploma, kemudian sambung ke peringkat ijazah, sambung ke peringkat masters dan sambung ke peringkat PhD. Itu semua atas jasa baik pihak MARA lah, sponsor saya sehingga ke peringkat yang tertinggi lah. Ini dia tugas banyak hayat sebenarnya. Walaupun kita apa pun tahap kejayaan yang kita dah capai, ilmu tu tetap ada. Pernah dengar tak orang kata bila makin kita belajar makin kita rasa banyak benda kita tak tahu. Makin banyak kita belajar makin banyak benda kita tak tahu. Yang tu betul. Saya mengalami sendirilah. Sebenarnya mata kita tak terbuka lagi dah. Bila kita belajar sedikit tu, so mata kita baru terbuka sedikit. So kita tak nampak ilmu yang kita tak tahu. Makin banyak kita belajar, makin luas kita pergi, makin jauh perjalanan kita, semakin banyak benda yang rupanya kita, banyak benda yang kita tak tahu. So sebab itulah pada anak-anak muda tu saya pesan pada adik-adik di luar, belajarlah, teruskan belajar. Sementara ada peluang, teruskan belajar. Sebab belajar ni pun salah satunya dalam Islam adalah sunnah. Kalau kita ingat tu sunnah tu dapatkan keredaan Allah seperti ini, belajar tu pun jadi berkat, jadi mudah lah. Itu pada saya lah. Perlukan ada keikhlasan dalam diri kan Cik Majid kan untuk belajar ni. Dan juga azam yang tinggi lah. Azam yang tinggi, betul. Bila ada keinginan, bila ada semangat, insya-Allah Allah permudahkan jalan itu kan. Jadi tak ada alasan ya adik-adik untuk malas nak belajar, malas lagi nak sambung pengajian peringkat diploma, degree dan sebagainya. Sebab di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Adik-adik saya pesan, kita ada 3 benda dalam hidup ni. Ada 3 benda dalam hidup ni. 1, wang. 2, masa. 3, ilmu. Kita nak cari 1 ni, kita kena korban yang 2. Kalau kita nak ilmu, kita kena korban tenaga, wang dan masa. Kalau kita nak wang, kita kena korban ilmu dan masa. Dan kalau kita nak masa, kita kena korban ilmu dan wang. 3 benda ni, kalau kita nak 1, 2 lagi kita kena korban. Kita tak dapat 3 tu serentak lah. So memang kalau kita nak, kita ada pengorbanan yang kita kena buat. Cik Majid di bawah Jabatan Kejuruteraan Pembuatan Kualiti dan Produktiviti. Okey, pensyarah di sini, dan saya rasa ianya adalah pensyarah kanan lah kat sini. Jadi boleh Cik Majid terangkan sedikit apa yang dimaksudkan dengan program kejuruteraan pembuatan kualiti dan produktiviti untuk dikongsikan dengan adik-adik. Okey, di sini kita menjalankan program kejuruteraan pembuatan kualiti dan produktiviti lah. So di tempat-tempat lain kita jalankan kebanyakannya program teknologi kejuruteraan. Tapi di KKTM Kuantan ni memang kita pure kejuruteraan lah. So ada beza antara teknologi kejuruteraan dan juga kejuruteraan. Yang tu nak tahu beza je tu. Tapi antara teknologi dengan kejuruteraan saling melengkapi untuk mendapatkan 3 tersebut. Okey, baiklah. So boleh terangkan dengan detail tentang kualiti dan produktiviti. So di program kami lah, kualiti dan produktiviti. Bila sebut tentang kualiti dan produktiviti ni, itu tumpuan kami lah. So kualiti secara ringkasnya adalah memenuhi kehendak pelanggan. Macam mana kita nak memenuhi kehendak pelanggan? Kalau kita buat satu produk, macam mana kita nak puaskan hati pelanggan? Macam mana kita nak melepasi expectation pelanggan tersebut? Kalau kita beli satu pen katakan di kedai di RM2 harga dia kan. So apa kita punya expectation untuk RM2 tu? Mungkin 3 hari pakai, 4 hari pakai, tak ada ini. Dia akan ambil lah. Tetapi kalau kita beli pen yang dalam kotak di kedai yang mahal, 200, RM1,000 harga kan. So kualiti macam mana yang kita expect? Kualiti ni sebenarnya dia subjektif, mengikut seseorang, tetapi jangkaan kita sebagai pengguna terhadap kualiti bagaimana? Yang itu kita mestilah nak yang terbaik kan? Terbaik, kita kena faham. Dan di program kami, kami menganggap kualiti itu sebagai sesuatu yang kita nak buat supaya macam mana orang tu berpuas hati, berpuas hati dan kita boleh capai kualiti tersebut. Kualiti yang ditetapkan oleh kualiti yang ditetapkan dia yang dikendaki oleh customer. Dan produktiviti pula ialah asasnya, produktiviti ialah input yang paling kecil menghasilkan output yang paling besar. Itu produktiviti. Faham. Ya Allah, inilah sifu bila terangkan tentang kualiti dan produktiviti itu. Faham, macam mengajar dalam kelas So maksudnya produktiviti itu untuk menghasilkan
kualiti pada produktiviti tu dia akan mengambil kira dari segi bahan, modal, masa, kan, tenaga yang digunakan banyaklah. Okey, di KQ untuk kejuruteraan pembentangan kualiti dan produktiviti. Baiklah Cik Majid, dalam program ini, saya rasa dalam program di KQ ni mesti ada keunikan dia yang tersendiri berbanding dengan program-program lain. Mungkin Cik Majid boleh terangkan kepada audiens di luar sana. Okey. So di KKTM tadi kita ada 5 program lah. Okey. So untuk kualiti dan produktiviti ni kita menumpukan kepada macam mana kita nak meningkatkan kualiti sesuatu produk. So kita susun silibus kita tu mengikut turutan bagaimana kita nak menguji. Pertama kita nak menguji produk kita, kualiti yang dihasilkan tu sama ada melepasi PRON ataupun tidak melepasi PRON. Okey. Jadi bila kita nak menguji tu kita pakai berbagai alat lah. Antara alat yang kita gunakan tu ada yang harganya ribuan, ada yang ratus ribu, ada yang sehingga meningkat juta lah harganya. Okey. So kita ajar student yang masuk sini, pelajar-pelajar akan belajar bagaimana kita nak menilai produk tersebut untuk melepasi tahap standard piawaian yang kita tentukan supaya produk tersebut bila sampai pada customer dia diterima dalam keadaan yang elok, baik dan mereka berpuas hatilah dengan produk tersebut. Sementara untuk produktiviti pula kita ajar pelajar-pelajar di sini bagaimana kita meningkatkan produktiviti itu, nak mengecilkan kita punya faktor kewangan dan membesarkan kita punya faktor keuntungan lah. Dia ada pelbagai teknik semua tu lah. Okay, Cik Majid boleh kongsikan lah. Maksudnya semester 1, okey, antara modulnya yang mereka akan belajar. Okey, untuk di sini di KKTM Kuantan kita ada 5 semester belajar di darat, dan 1 semester kita akan pelajar-pelajar akan menjalani latihan praktikal di kilang-kilang yang mereka pilih. Betul, di industri. Untuk 5 semester tu, semester 1 dan semester 2 semua pelajar akan mengikuti pelajaran yang sama lah untuk kita punya 5 program. Kita ada program design, robotik, otomotif, proses dan juga kualiti lah. Semua tu akan menjalani proses yang sama lah, modul yang sama. Ending dia mesti di kualitinya kan? Bila semester 3, 4 dan 5, bermula semester 3 pelajar akan dipecahkan kepada modul-modul mengikut aliran masing-masing lah. So kalau di kualiti dan produktiviti tu kita akan banyak channelkan kepada kualiti dan produktiviti lah. So antara yang modul yang kita pelajari di situ pertamanya ialah kita belajar tentang statistik. Statistik ni adalah kita tengok data yang lama, so kita nak ubah suai, kita manipulate data tu untuk kemajuan kehadapan ataupun yang semasa. Kita nak ubah suai macam mana supaya bila di masa hadapan kita boleh baiki lagi kita punya kualiti dan produktiviti. Ada improvement dari masa ke semasa. Kita pakai banyak alat lah. Alat antara yang kita pakai itu macam infinity diagram, Pareto diagram, YY situation, baca, semua tu banyak lah. Benda-benda semua tu lah, brainstorming tu ni. Kalau nak sebut mungkin yang Cik Majid sebut tu sebagai teori base, teori, dan juga kita praktikan juga benda tu. Kita ajar juga student untuk praktikan benda tu supaya bila mereka keluar, teori tu dia boleh apply-kan. Dia boleh apply-kan di tempat kerja macam mana. Maknanya mana pun dia pergi, basic itu yang dia bawa. YY situation, basic tu dia pegang lah. Contoh satu lah saya pergi YY situation ni, ialah soalan kalau kita kata kita jalan di tempat yang terkena air, tergelincir. Okey. So, kenapa kita tergelincir? Sebab tempat tu licin. Kenapa licin? Sebab dia lumut. Kenapa lumut? Sebab dia basah. Kenapa dia basah? Sebab ada air menitik. Kenapa air menitik? Bumbung bocor. Kenapa bumbung bocor? Sebab mungkin saluran sumbat. Kenapa sumbat? So kita YY tu lah, kita tanya sampai kita ada jawapan. Masalah yang paling besar. Kita ambil masalah yang paling atas. So kalau kita selesaikan masalah dia berair, kita mau esok dia bocor lagi. Betul. Okey, so tak selesai kita akan selesaikan masalah yang paling akal sekali. Masalah yang paling utama, paling akal sekali kita selesaikan, so semua tu akan selesai. Tak adalah lantai licin, tak adalah air menitik. Itu contoh salah satu teknik pengajaran yang kita apply kan lah. Faham. Okey Cik Majid,
susunan modul itu tadi kan yang Cik Pakcik kata SEM 1 dan SEM 2 sampai SEM 5 termasuk dengan modul pada latihan industri mereka semestinya adalah mengikut requirement daripada industri. Bagaimana pelibatan macam industri dalam membantu untuk membentuk kurikulum yang terkini dan sensasi di DKQ ini. Okay. So sekarang dulu kita dapat penerapan BMQA, Malaysia Qualification Agency. Tetapi sejak bermula daripada tahun 2019-2020 tu kita dapat penerapan daripada ITAC lah. ITAC ni ITAC stand for Engineering Technology Accreditation Council, ETSC. Badan yang memberi akreditasi untuk TVET. Untuk TVET. So ITAC ni di bawah BEM, Board of Engineers Malaysia. Maksudnya untuk kejuruteraan dan teknologi, ITAC yang akan beri penerapan lah. So untuk keperluan ITAC ni kita memang perlu renew kita punya syllabus lah. Kita akan check syllabus kita dan juga keperluan mara. Setiap 4 atau 5 tahun sekali kita akan jemput panel daripada industri dan juga daripada industri untuk sama-sama duduk sehingga kita tengok sama-sama syllabus kita adakah selari dengan perkembangan semasa. So kita tak nak kerja, kita buat shop sendiri. Betul. Macam kata Abang Burung, kita kata kita dah okey tapi sebenarnya tak okey. Sebenarnya dah ketinggalan jauh di belakang. So kita sentiasa always refer to the industry. 4 hingga 5 tahun sekali kita akan panggil untuk tengok keadaan di luar dan sesuaikan dengan kita punya kurikulum, alat, kelayakan pengajar, keperluan-keperluan lain lah. So kita memang sudah align dengan industri. Align dengan industri. Dan kita dapat penerapan daripada industri, kan? Kita dapat penerapan daripada para academician, universiti. Malahan kita dapat juga buat mapping dengan universiti tempat lain yang mana walaupun untuk ijazah perlu 4 tahun tapi selepas diploma kita pergi ke ijazah kita dapat 2.5 tahun, 3 tahun. Transfer kredit. Transfer kredit dia banyak penerapan kepada kita punya modul lah. Disebabkan oleh kita sentiasa align dengan industri lah kan. So maksudnya kita menghasilkan graduan yang orang kata up to date lah dari segi knowledge-nya, dari segi skill-nya yang terkini kan, yang untuk memenuhi kehendak pasaran semasa industri lah. Okeylah Cik Pakcik, seterusnya apa jenis kemahiran yang akan pelajar kuasai selepas mereka melalui modul-modul yang terdapat di program DKQ ini? Okey. So pelajar-pelajar kita ni setelah selesai semester 5, mereka dapat pertamanya dari segi pengetahuan teori tentang kejuruteraan, tentang kualiti, produktiviti, sedikit tentang proses dan semua benda untuk pertamanya untuk melengkapkan diri mereka untuk persediaan keluar untuk pekerjaan. Kerana kita sediakan kita punya pelajar ni dalam modul ni, kita sediakan pelajar kita untuk 3 benda lah. Untuk persediaan 3 perkara. Satu, kita nak sediakan untuk mereka sama belajar ke peringkat ijazah. Keduanya, kita nak mereka boleh juga mereka jadi pekerja mahir dalam bidang kejuruteraan dan di mana-mana sektor industri. Dan yang ketiganya ialah kita boleh juga kita nak jadikan dia sebagai usahawan. Kita target 3 lah, sama belajar, bekerja di bidang tersebut ataupun jadi usahawan. So memang kita sediakan mereka pertamanya dari segi teori, pengetahuan dari segi teori, keduanya dari segi skill, praktikal, latihan amali untuk mesin, untuk penggunaan alat-alat lah. Dan yang ketiganya kita sediakan juga mereka dari segi soft skill, macam skill untuk bercakap, public speaking, kemudian team building, kemudian nilai usahawan, nilai kepimpinan. Di situ kita latih juga, walaupun tidak disebutkan secara khusus dalam syllabus, tetapi kita pimpin mereka untuk dapatkan skill-skill yang kita panggil soft skill lah. Dan dia dinilai dalam peperiksaan kita, dipanggil sebagai effective skill. Kita nilai juga untuk student ni bersedia bila keluar, mereka bukan hanya boleh buat kerja, tapi mereka boleh deliver idea. Mereka keluar sebagai tahap diploma, ijazah, bila mereka bekerja, mereka akan bekerja di tahap supervisor ke atas. Jadi kalau tak boleh nak deliver, tak boleh nak cakap, tak boleh nak berkomunikasi dengan baik, tak boleh deliver idea, kurang berkemampuan untuk marketkan diri sendiri. So sekarang ni dia nak pasarkan diri dia supaya dia boleh maju di dalam bidang pekerjaan. Potensi dia dalam pekerjaan so dia mesti boleh deliver dan mesti boleh memimpin dan mempunyai pengetahuan yang banyak tentang perkara lain lah. So yang itu kita didik juga mereka supaya mereka dapat
dapatkan skill tu, keluar, mereka ready, bersedia untuk bersaing di pasaran kerja. Pasaran kerja, maksudnya hard skill pun memang kita titik beratkan, soft skill pun kita memang embed dalam setiap modul kurikulum yang pelajar-pelajar akan ikuti. Okey, tadi mungkin Cik Majid boleh terangkan sedikit kemudahan yang disediakan di bengkel-bengkel untuk meningkatkan kemahiran pelajar-pelajar. Okey, so untuk 2 semester pertama tu, pelajar-pelajar akan belajar perkara yang sama lah untuk 5 program kita ni. Antara yang diorang akan belajar amali mesin lah. Kita ada mesin CNC, kita ada pelbagai mesin lah. Tapi bila mereka berjurus kepada bidang kualiti, semester 3, 4 dan 5, antara alat-alat yang mereka akan pakai ialah untuk menguji ketepatan ukuran. Yang bulat tu kita panggil ada CNC roughness, Computer Numerical Control Roughness, untuk menguji kebulatan. Kemudian untuk menguji kejituan ukuran kita pakai CMM, Coordinate Measuring Machine. Itu semua mesin-mesin yang mesin-mesin. Yang itu harganya pun semua 1 juta ke atas lah. Jutaan ringgit. Kemudian ada juga mesin untuk produk kita menyusun productivity kita nak jalan yang mana dulu, kita nak ambil yang mana dulu, penghantaran seperti ini kita di mesin di PPC, Production and Planning Control. Itu student belajar macam mana kita nak menyusun alat-alat supaya productivity itu optimum, boleh mendapat keuntungan dengan modal yang rendah lah. So ada lagi pelbagai modul, pelbagai alat yang kita gunakan itu, tak nak cerita kat sini banyak lah. Tetapi saya nak beritahu bahawa benda-benda tu semua memakan belanja jutaan, puluhan juta ringgit lah. Puluhan juta ringgit, tetapi pelajar-pelajar masuk kat sini everything day dibiayai oleh Allah. Banyak. Memang kami sangat galakkan lah pelajar-pelajar, kita ajar dia untuk buat kereta kerja sendiri, untuk berhubung dengan orang luar, untuk susun jadual lawatan tu ni, kita minta dia buat untuk lawatan ke industri, lawatan ke industri, lawatan ke pusat akademik lain, dan juga lawatan ke tempat-tempat yang inovasi seperti pameran mesin-mesin baru, pameran pertandingan inovasi. Ada yang kita minta dia pergi, ada juga yang kita bawa student untuk melihat perkara yang baru, teknologi yang bagus seperti ini, supaya bila mereka keluar dari sini mereka dah kenal benda tu. Mereka dah tahu. Tak adalah terkejut kan, kejutan budaya. Tapi untuk semester 4 dan semester 5 ada satu modul pelajar kena habiskan, iaitu kita panggil sebagai FYP lah, Final Year Project ataupun projek tahun akhir. Projek tahun akhir ni kita perlukan pelajar untuk buat projek dengan dari usaha mereka sendiri. Projek yang semula-mulanya kita nak dia projek tu bersifat ada inovasi lah, bukan projek yang dah ada di pasaran, tapi projek inovasi. Sama ada inovasi ni new, projek baru ataupun projek yang dah ada di pasaran tapi dia pertingkatkan, dia majukan, dia tambah baik penggunaannya, mungkin functionnya inovasi, dia inovasikan lah. So untuk menjayakan projek tahun akhir ni ataupun final year project FYP ni, pelajar-pelajar perlu menentasi beyond dia orang punya pengetahuan apa yang dia belajar kat sini untuk completekan dia punya cabaran task dia lah, task yang diberikan tu. Dia akan semester 4 akan bermula 6 bulan untuk dia cari idea, generate. Semester 4 dah bermula dia untuk memberikan idea FYP tu, buat design, cari material, bahan tu ni. Dan semester 5 dia akan laksanakan projek tu lah. Dan di akhir semester 5 tu kita nak tengok projek tu berfungsi untuk bagi dia ada juga pelajar-pelajar yang gagal tu yang kena mengulang lah, ada juga. Ada juga. Tetapi kebanyakannya supervisor akan bimbing seberapa boleh supaya dia dapat melaksanakan projek FYP pengajian. Jadi kat sini endingnya bidang pekerjaan apa sebenarnya yang boleh pelajar ni ceburi apabila tamat dalam program DKQ ni? So untuk bidang kualiti dan produktiviti ni, saya selalu bagi tahu pada pelajar-pelajar saya, pertama sekali rezeki ni di tanah Allah lah. Apa pun bidang kita ceburi, kalau rezeki kita mudah dapat rezeki itu mudah. Ada orang kadang-kadang susah sikit, ada orang mudah sikit. Yang itu di tangan Allah lah. Tapi untuk secara orang kata secara umumnya, bidang kualiti ni di mana-mana pun memang diperlukan. Sama ada kilang besar ataupun kilang kecil buat ikan masin, kilang buat batik, kilang kecil pun perlu. Selagi
kilang tersebut ada produk dan ada customer, dia tetap perlukan orang yang menjaga kualiti. Dan produktiviti pula diperlukan sama ada tempat tersebut menggunakan produk ataupun servis. Servis yang seperti yang tidak menggunakan produk seperti makanan segera, contohnya McDonald, makanan segera McDonald. So pengurusan McDonald tu, kalau orang kata order akan sampai dalam masa 15 minit, betul tak 15 minit akan sampai? So pengurusan untuk sampai 15 minit tu, daripada dapur, pengantaran, pesanan, menu, pembayaran semua tu ni, betul tak 15 minit? So kalau tak dapat 15 minit, macam mana cara kita nak uruskan? Kita nak cari, kita nak susun semula, kita nak uruskan supaya 15 minit tu dapat dicapai atau lebih cepat dari itu. Yang itu pun dalam produktiviti kita belajar. So untuk kualiti dan produktiviti ni, saya pesan pada pelajar-pelajar saya, jangan risau. Memang semua tempat perlukan anda sebagai pekerja lah, sama ada tempat tersebut berasaskan produk ataupun berasaskan servis. Semua tempat perlu. Okey, baiklah Cik Majid, hampir ke penghujung. Adakah ramai graduan dalam program di KQ ini yang telah bekerja lah, sepengetahuan Cik Majid lah, yang bekerja dan dalam industri yang bagaimana yang mereka cuburi? Terima kasih. Mengikut kajian pasaran yang kita jalankan untuk setiap tahun, kecuali pada masa PKP lah, PKP tu agak menurun sikit, tetapi pada tahun 2020 21 yes, betul. Tetapi selepas itu kita punya pasaran pekerjaan, maksudnya pelajar keluar, antara dia bekerja pada bidang kualiti dan produktiviti, dia menyambung pelajaran atau dia menjadi usahawan. Tiga perkara yang Cik Majid sebutkan tadi. Tiga perkara itu, maksudnya sentiasa kita dapat 90% ke atas. Keboleh pasaran, pelajar alumni KKTM Kuantan. Alumni kita dalam DKQ ni sentiasa 90% ke atas mendapat peluang untuk tiga perkara ni adalah. Maksudnya tidak sedikit saja yang orang kata mungkin lepas habis belajar dia duduk di rumah begitulah. Kemudian bila ada yang menyambung pelajaran tu yang ke tahap ijazah, master dan PhD, ada yang dah lepas PhD pun ada, seperti Dr. Sofia tu, ada seorang dia grad daripada DKQ, saya pun tak ingat tahun berapa lah, tapi dia menyambung sehingga peringkat PhD. So daripada habis diploma di sini sampai ke peringkat PhD tu, Mara bagi bantuan untuk dia pergi belajar lah, dapatkan tempat di luar negara dan sponsor dia belajar di luar negara lah. Even PhD pun. Tapi untuk peringkat ijazah, master dan PhD tu kita panggil apa yang Mara bagi bantuan tu pinjaman boleh ubah. Maksudnya kalau dia dapat grade yang tinggi, CGPA yang tinggi, pinjaman tu akan tinggal 20%, 10% macam tu lah. 15%. Sebenarnya Mara ni baik, sangat baik. Kepada pelajar-pelajar kita lah. Sebab tu saya selalu pesan pada bila saya buat promosi di sekolah-sekolah, di Felda, di Risda, di banyak tempat, saya pesan kepada ibu bapa dan juga kepada adik-adik yang habis belajar kan, habis SPM tu, saya kata selagi ada peluang, ambillah. Kita tak tahu bilakah peluang ni akan berakhir. Betul. Selagi ada peluang, ambillah. Betul. Mara bayarkan. Yuran ada tapi Mara bayarkan. Dibayari oleh Mara. Dan alat-alat untuk kita belajar tu kalau di luar kita tak dapat capai. Alat tersebut jutaan ringgit harga dia, tapi di sini kita gunakan dengan percuma. Dan dibimbing oleh pengajar-pengajar yang pakar secara percuma juga. Mana lagi kita nak dapat? Kalau saya dulu belajar di luar, untuk belajar sedikit camp Computer Aided Manufacturing Camp tu, satu hari RM 1,000 kos dia. Saya belajar 10 hari RM 10,000. 10,000. Di sini belajar selama 5 tahun. Itu ditanggung sendiri oleh Cik Majid? Mara bayar. Tetapi itulah kos dia. Tetapi kalau kita belajar kat luar tu dengan nilai 1,000. Saya cerita kalau kita nak belajar di luar, bukan 10 hari, 5 tahun. Betul. Berapa 5 semester. 5 semester, betul. Kita nak belajar 5 semester, berapa kos kita nak tanggung? Kalilah dengan 1,000 sehari. Peluang ada, ambillah peluang tu. Okey, baiklah Cik Majid, sampai ke penghujung dari kita, sedar tak sedar. Okey, mungkin ada mesej ataupun pesanan ataupun nasihat kepada daripada Encik Majid kepada pelajar-pelajar yang sedang mencari dan yang masih ragu-ragu untuk memilih tempat pengajian. Silakan Encik Majid. So kepada lepasan-lepasan SPM
yang layak untuk masuk lah, mereka layak untuk masuk ke KKTM Kuantan. Saya ingin mencadangkan kepada mereka yang layak untuk masuklah, ambil peluang belajar di sini. Kita menyediakan alat-alat yang terbaik untuk semua, dan kita menyediakan pengajar-pengajar yang pakar dalam bidang masing-masing lah, pakar dalam bidang mereka masing-masing. Dan juga seperti saya kata tadi, allowance pun kita bagi 300 penginapan percuma. So masuk ke sini, belajar saja. Belajar saja. Bawa diri masuk, belajar saja. Betulkan niat tu. Jangan masuk kerana dipaksa oleh orang tua. Jangan masuk kerana mengikut kawan tu ni. Masuk betul-betul memang niat kita untuk belajar, untuk baiki diri. Selalu Allahyarham Tun Razak dululah pun pernah berpesan, cara yang paling singkat untuk anak-anak orang luar bandar di kampung yang miskin, yang susah, untuk mengubah hidup keluarga mereka adalah dengan pelajaran. Belajar. Dengan ilmu. Belajar. Dengan ilmu. Dengan ilmu. Maka dengan ilmu itulah dapat mengubah hidup kita lah. So ambillah peluang yang ada selagi dia masih ada. Kita tak tahu akan datang kita akan jadi macam mana lah. Kita tak tahu dasar akan datang macam mana. Sementara peluang masih dibuka kepada Bumi Putra khususnya. Kami sentiasa mengalu-alukan pelajar-pelajar di luar sana untuk melanjutkan pengajian di KKTM Kuantan ini. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Encik Majid atas podcast DKQ hari ini, yang saya rasa perkongsian yang sangat bermanfaat, sangat memberi inspirasi dengan kisah-kisah kejayaan daripada panel jemputan kita sendiri, dan juga daripada kisah kejayaan alumni daripada program DKQ. Semoga kita berjumpa lagi di podcast DKQ yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Encik Majid. Okey, setiap skru yang dipasang, setiap mesin yang dihidupkan, itulah langkah kejayaan seorang budak TVET. Okey, jumpa lagi untuk podcast DKQ akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.